Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam ke atas baginda dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah taala dapat lagi kita hadir untuk teruskan kuliah mingguan kita. Dan minta maaf lah Ustaz, bulan ni agak sibuk sikit sebab ada banyak mesyuarat sikit untuk sesi tahun ni ada untuk mesyuarat penjadualan untuk penjara tu. Jadi agak sibuk sikit dengan mesyuarat tu, jadi lambat sikit tu. Lepas tu tambah pula nak pindah rumah ni. Ya, pindah mana Ustaz? Bandar Sarjana Putra. Sarjana Putra. Jadi agak dekat sikit lah. Ustaz sekarang ni duduk Selayang Baru, jadi itulah, jadi jauh sangat. Jadi hujung ke hujung. Kerja kat Sungai Buloh, lepas tu duduk Selayang Baru, datang kuliah sini, jadi macam tu. Jadi duduk Bandar Sarjana Putra ni, bolehlah tuan-tuan nak datang mengopi pun boleh lah. InsyaAllah ada ruang Ustaz jemput lah datang rumah nanti, insyaAllah nanti. Sama-sama insyaAllah. Jadi insyaAllah sekarang minggu kemerdekaan. Jadi hari ni insyaAllah kita nak relax dulu. Tafsir kita simpan dulu, kita sambung pada akan datang. Jadi tajuk yang dipilih hari ini ialah mengenai hakikat kemerdekaan. Muslimi dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan itu bahasa Melayu. Ataupun setiap kali kita nak 31 Ogos kan, merdeka, apa benda merdeka ni. Jadi merdeka ni ataupun kemerdekaan ini maksudnya ialah kebebasan. Asalnya di dalam lingkungan ataupun asalnya di dalam peraturan. Lepas tu kita bebas daripada peraturan tersebut. Asalnya dikontrol, bebas daripada dikontrol. Itu maksudnya kemerdekaan. Jadi kebebasan ini satu nikmat yang besar dalam kehidupan manusia. Sebab itu kalau kita hidup aman, tidak ada kacau bilau, tidak ada yang kacau, nak datang kuliah duha pun tak ada orang ganggu, nak datang kuliah KWE tak ada orang pergi pancit tayar kereta ke, tak ada. Tak ada berlaku rusuhan, hidup aman. Jadi kalau hidup aman tu, itu satu tanda nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita. Jadi di sini konteks kemerdekaan yang kita mahukan ialah di dunia dan juga di akhirat. Kita tidak mahu hanya merdeka, bebas, berjaya di dunia sahaja, tapi kita mahu juga kemerdekaan itu berlaku di akhirat juga. Jadi oleh sebab itu ada 8 perkara yang paling penting kita perlu lakukan untuk mendapat kemerdekaan yang sebenar, iaitu kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Benda ini telah disebut oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang mana disebut dalam satu kitab namanya Ayyuhawalad. Imam Ghazali bawa satu kisah yang mana cerita seorang anak murid yang bernama Hatim Al-Ahsam, yang mana Hatim ini dia ada seorang guru namanya Syakir Al-Bakhir rahimahullahu ta'ala. Tuan gurunya tanya, "Wahai Hatim, engkau belajar dengan aku ni 30 tahun, apakah faedah dan manfaat yang kamu perolehi?" Jadi orang dulu belajar agama lama, bukan 30 hari, 30 tahun. Sebab itu kata guru saya,
kalau kamu nak keluar daripada pondok, keluar daripada pusat pengajian agama, paling kurang 5 tahun. Paling kurang 5 tahun. Tu minimal. Dan satu hari dia kata dalam tempoh 5 tahun tu, paling kurang ni minimal 5 tahun, paling kurang satu hari kena belajar paling kurang 8 kitab. 8 kitab. Tapi saya satu hari 13 kitab. Bukan nak kata apa, pasal dan masa tu memang nak belajar sungguh. Sebab tu bila orang minta, insya-Allah kita boleh ajar. Orang minta fiqh saya boleh ajar. Orang minta tafsir saya boleh ajar. Orang minta tauhid saya boleh ajar. Orang minta ilmu falak, insya-Allah boleh ajar. Ilmu bahasa Arab boleh sikit-sikit lah. Jadi dalam tempoh tu kalau kita punung betul-betul, insya-Allah dapat jadi manusia lepas tu lah. Dapat membawa lah sedikit, walaupun tak boleh jadi ulama yang cukup hebat. Paling kurang 5 tahun. Tapi orang zaman sekarang belajar setahun jagung sudah mengeluar fatwa sendiri. Mendakwa dia lah yang pandai, bahkan dia menunjuk dia lebih pandai daripada ulama-ulama dulu. Bahkan dia membid'ahkan orang lain. Itu tak patut berlaku lah. Jadi oleh sebab itu agama kena belajar lama. Bila dulu zaman tempoh yang lama. Supaya apa kita belajar agama ni lama? Supaya ilmu yang kita dapat itu betul-betul kita faham. Yang kedua, kita dapat mahir dalam bidang ilmu tersebut. Nak belajar tafsir ni bukan mudah. Dia kena lengkap beberapa alat ilmu. Yang pertama, kena tahu dalam bab nahwu dan saraf. Kena tahu pula dalam bab mantiq, ilmu bayan, isti'arah, dalam bab asbabun nuzul. Kena tahu pula mengenai mustalah hadis dan sebagainya. Banyak lagi. Kena tahu juga dalam bab syair dalam bahasa Arab. Itu disebut syair. Lenggu tajwidnya. Banyak ilmu situ. Sebut saja tafsir tapi banyak yang kena pakai. Kena tahu mubtada khabar di mana. Kalau mengaji dalam bab nahwu, kita kena tahu mubtada. Mubtada tu apa? Ditakdir dengan bermula. Maka tanda mubtada ialah rafa'. Dia kena baris depan. Kemudian depan mubtada mesti kena ada jawab dia. Itulah dekat bahasa Arab tu. Dia tak boleh tafsir ikut suka, ikut nafsu, tak boleh. Nabi kata apa dia? Kalau ikut tafsir ikut suka, yang ni akan ditempah tekat ke neraka. Ni bukan main-main. Dia agak susah dalam ilmu ni. Kena beri fokus. Jadi ustaz mengajar di atas jalur umum saja. Ustaz tak tekan sangat. Kalau ustaz tekan pening tuan-tuan nanti. Kalau tekan satu. Ada setengah orang dia menganggap apalah ustaz hari ni mengajar tak tekan bahasa Arab. Bukan tak mau tekan. Kalau saya tekan bahasa Arab, tertinggal yang ni orang panggil murak. Tertinggal murak. Kalau nak belajar bahasa Arab, kita akan belajar bahasa Arab khusus. Kalau nak murak. Sebab masa singkat. Masalah kengkangan masa. Sebab tu belajar ni kena lama. Dan yang kedua, satu kena lama, yang kedua kena istiqamah. Istiqamah, jangan putus. Hari ni datang, esok tak datang, lusa datang, tulak sakit perut pula lah. Dia tak boleh, kena istiqamah. Sebab dulu dalam kitab masih lagi belajar dengan Ustaz Syahidan Matlaub Badrin. Masih belajar. Saya 2 tahun kitab tu nak khatam. 2 tahun belajar dengan guru, tak pernah tinggal kitab tu. Tiap-tiap hari saya pergi belajar dengan guru. Sakit ke, demam ke, hujan panas ke, saya pergi selama 2 tahun. Setebal kitab tu, Matlaub Badrin ni. Tapi kalau satu orang kata saya belajar kitab ni hanya 2 minggu saja, khatam dah. Macam mana tu? Kita yang belajar sampai 2 tahun. Dan kitab tu, taraf dia, Matlaub Badri, taraf mufti tu. Dia dipanggil kitab 4 robok tu. Itu kelebihan kitab Matlaub ni. Dia kitab 4 robok ni masuk ada bab ibadah, jenayah, munakahat, muamalat. Ni lengkap 4 robok. Dipanggil 4 robok. Ibadah dia mengenai start daripada bersuci sampailah mengenai bab haji, tak silap saya. Lepas tu munakahat, bab nikah kahwin dan sebagainya, bab jual muamalat. Semuanya ada dalam 4 robok. Kitab Matlaub Badri paling kurang apa belajar kitab tu. Dan kitab tu pula ialah daripada terjemah bahasa Arab. Ingat saja daripada kitab Arab bernama kitab Baijuri. Dan nama kitab dia tu. Ada bahasa Arab tu.
Kitab tu dia bawa mengenai hukum mazhab Syafi'i, dan dia bawa beberapa khilaf dalam mazhab Syafi'i. Biar kita faham dulu kitab tu, bukan hanya mengaji kitab. Dia ada kitab mengenai mazhab Syafi'i dan khilaf mazhab Syafi'i sahaja. Ada pun kalau tuan-tuan mengaji kitab bahasa Arab namanya Mazhab Al-Arba'ah, mazhab kitab 4 mazhab. Yang tu dia bawa 4 mazhab pula. Dia bawa satu hukum, okey, hukum bersuci sekali-sekali. Di sini mazhab Syafi'i apa, mazhab Hanbali apa. Itu dipanggil kitab 4 mazhab. Yang kita dok belajar ni kitab mazhab Syafi'i, tapi khilaf tu dalam mazhab Syafi'i juga. Nampak pecahan tu? Nak boleh kau mahir benda tu lah. Sebab tu kena mengaji lama. Tu. Habis bola mana Ustaz? 6 tahun lagi. 6 tahun? Masya Allah. Lama lah tu. Nah, bagus lah. Tak habis lagi, sabar. PKP 2 tahun. Maksudnya kalau 6 tahun kita dok follow, sabar teruskan. Betul. Tuan-tuan bila tuan-tuan dah khatam satu kitab yang tuan-tuan belajar, lepas tu tuan-tuan akan rasa syukur pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan dah pilih tuan-tuan untuk mengaji satu kitab yang lengkap untuk menjalani kehidupan ini. Paling kurang kitab matlak tu pulung habis-habis. Belajar elok, faham betul-betul. Dulu saya belajar kitab matlak tu, satu-satu saya faham. Daripada muka surat depan sampai belakang, satu-satu huruf kami duk kaji tu. Kitab tu pula tak ada baris. Terpaksa guna bahasa Arab, ambil baris dia kat mana. Kita kaji bermubtada dan khabar. Sebab itu orang kitab matlak antara kitab yang susah lah. Satu, susah nak faham. Yang kedua, susah nak baca. Kalau orang tak faham betul-betul, sebab tu Ustaz kata kena ada sifat mubtada. Lepas tu dipanggil khabar, panggil mubtada mahzuf. Mahzuf ni maksudnya mubtada yang dihazaf, hilang mubtada tu. Kena pergi mubtada ni maksudnya tempat nak bermula cakapan tu. Terpaksa ambil cakapan muka surat sebelah, letak sini. Dan khabar pula duduk muka surat sebelah. Dia cerita, rupanya jawab dulu kat bawah ni. Tu. Ustaz nak beritahu. Maksudnya belajar ni kena lama. Jadi tuan guru kepada Hatim, Syakir Al-Bakri tanya kepada Hatim, 30 tahun kamu belajar dengan aku, apa faedah yang kamu dapat? Maka Hatim kata, selama 30 tahun tuan guru saya belajar dengan tuan guru, saya mendapati 8 perkara penting yang saya nampak dalam hakikat kehidupan ni. Yang paling penting apa dia? Hatim kata, kalau kita amalkan 8 perkara ini, kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Inilah konteks kemerdekaan sebenar. Kita nak cari konteks kemerdekaan ialah kejayaan yang hakiki, iaitu kejayaan dunia dan di akhirat. Pastikan 8 perkara ni kita buat. Maka guru kepada Hatim tanya, apa benda 8 perkara tu? Cerita wahai Hatim. Maka Hatim bercerita yang pertama. Ni, bila Hatim dah nampak belajar agama lama ni, Hatim pun nampak hakikat kehidupan. Kalau nak berjaya, kena buat benda ni. Hatim nampak yang pertama, aku mendapati wahai tuan guru, setiap makhluk manusia dalam kehidupan ni mesti ada benda yang dia asyik dan dia sayang. Dan benda yang dia sayang ni pula ada 3 jenis. Yang pertama, dia sayang kepada satu benda ni, tetapi kekasih yang dia sayang tu hanya dapat teman dia daripada sihat sampai sakit saja. Yang kedua, ada manusia dia sayang satu benda ni, tetapi benda yang dia sayang tu hanya dapat teman dia sampai ke kubur. Setelah mana dia ditanam, dikambus, maka kekasihnya pulang ke rumah. Yang ketiga, ada manusia dikasih satu benda ni, inilah dipanggil kekasih yang sejati, yang mana dia sanggup teman si mayat sampai ke dia lihat, hingga memberi perlindungan dan juga mengheret dia sampai ke syurga nanti. Rupanya kata hati aku nampak manusia ni ada 3 jenis benda dalam dunia ni dia sayang. Baik, apa yang manusia yang sayang pertama tadi? Ada manusia sayang yang pertama, dia sayang satu benda tetapi dia hanya dapat teman sampai daripada sihat sampai sakit saja. Apa dia tu? Dia nampak ialah harta, pangkat dan darjat. Benda ni boleh dipakai daripada sihat sampai sakit. Jadi bila kita dah mati, boleh tak pakai benda ni? Harta, sihat tak boleh pakai tu. Dia hanya dapat teman kita daripada sihat sampai sakit. Sebab itu bila orang dah sakit, kita tengok dia masuk ICU, kita pergi tawar dia, Abang Haji nak lagi ke duit 2 juta ni, saya buat duit ni, nak lagi ke?
Dia tak mau dah. Nak pangkat lagi ke ni ada pangkat. Dia kata tak mau dah, pangkat hok ada pun gantung dalam almari saja dia kata. Nah, yang dia mahu apa dia? Iaitu sihat saja. Jadi maksudnya di sini orang sakit yang paling dia inginkan ialah kembali kepada sihat. Antara nikmat yang paling besar sihat. Sebab itu saya tak heran kalau kita hidup miskin, tubuh sihat, tak apa. Lebih baik hidup miskin, tubuh sihat daripada hidup kaya, tubuh sakit. Jadi kemiskinan ini tidak menjadi masalah. Kemiskinan ini tidak menjadi masalah jikalau tubuh kita sihat. Dengan kesihatan itulah kita boleh cari rezeki dan boleh keluar daripada kemiskinan. Tapi bagaimana pula kita kaya tapi tubuh sakit? Adakah kekayaan harta itu boleh beri kesembuhan? Saya bawa satu kisah. Ada satu orang ni berlaku kepada ahli keluarga terdekat jugalah. Dia ni sakit, dia misteri sikit sakit dia ni. Sakit dia setiap bulan dia akan demam dan dia rasa orat badan dia bengkak. Dia rasa macam saluran orat ni masuk angin. Dia satu jenis penyakit saluran orat masuk angin setiap bulan. Setiap bulan. Maksudnya dalam seminggu setiap bulan dia tak boleh buat kerja. Dia akan terlantar duduk tidur atas katil. Pergi cek hospital, pergi buat rawatan, doktor kata tak ada apa ni, tak ada sakit apa. Pergi buat rawatan secara klinikal pun tak kata tak ada penyakit apa. Pergi rawatan tradisional pun kata tak ada penyakit apa. Pergi rawatan syifa, tanya ustaz, habis air tawar dia minum sampai bucik perut. Nah, banyak air tawar tu. Tak ada penyakit apa. Akhirnya dia usaha macam mana? Dia pergi ambil sampel darah dia, hantar ke Australia. Pasal apa dia nak cek? Nak cek. Dan dia pernah ambil air tulang belakang, saya tak ingat saya. Ambil tulang belakang ni. Dia pun pergi hantar ke luar negara nak cek apa penyakit dia ni, jenis darah dia ni. Bila dapat keputusan, tak ada pula punca penyakit. Tapi tiap-tiap bulan dia sakit, dia demam, rasa macam bengkok orang. Macam mana tu? Habis duit dah ni, habis duit dah usah. Maksud nak beritahu kita, kekayaan harta tidak boleh memberi kesembuhan dari. Yang boleh menyembuhkan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita usaha sajalah. Kita usaha. Jadi nak tunjuk di sini, benda ni tak boleh dia hanya dapat teman kita, harta kita sayang di atas dunia sayang. Kekayaan kita sayang tak, pangkat kita sayang, tapi kesayangan tu, benda yang kita sayang tu hanya dapat teman daripada sihat sampai sakit saja. Itu benda hati nampak. Baik, yang kedua, hati nampak ada manusia ni dia sayang sangat satu benda ni, tetapi kekasihnya yang dia sayang itu dapat teman dia sampai ke kubur. Setelah mana tuan dia mati, kekasihnya pulang ke rumah. Siapa ni? Anak, isteri, kawan karib, sahabat andal. Jadi ni benda semua masa hidup kita sayang tak? Sayang lah. Contoh macam kita kawan-kawan kelas di Kedolbik kan, sayang kan, jumpa saya atas dunia dan kita urus silaturahim, sayang. Tapi bila kita mati, boleh tak kawan kita masuk lubang kubur sekali? Tak boleh dah. Dia hanya tunggu kita lepas kita di kampus, ditanam, dia pun pulang ke rumah. Itu saja. Itu bentuk benda yang kita sayang nombor 2. Dan yang ketiga, inilah dipanggil benda yang kita sayang, dipanggil kekasih yang sejati. Benda inilah yang patut kita kena pilih kekasih ni. Bila kita mati esok, dia boleh teman kita sampai ke liang lahat. Bukan setakat boleh teman, dia menjadi defend kita daripada soal muka nakir. Bukan setakat tu, dialah yang menjadi asbab mengheritkan kita masuk ke dalam syurga. Apa dia ni yang ketiga? Nabi kata wa yabqa wahid wa amaluhu, satu saja, iaitu amal soleh, kata Nabi. Rupanya kekasih sejati amal soleh lah yang tolong kita akhirat esok. Jadi pahala kebaikan yang kita buat itulah yang boleh menolong kita akhirat esok. Jadi oleh sebab itu, kemerdekaan yang pertama harus kita usaha untuk capai dalam hidup ni, hindari daripada sifat malas beramal. Menggerakkanlah diri kita beramal, kerana beramal itu menjamin keselamatan dunia dan di akhirat. Jadi sebab itulah kita kena buat banyak pahala dalam hidup ni. Buat amal soleh. Maksudnya selagi mana nyawa tak sampai ke halkun, selagi itu tuan-tuan boleh usaha nak kumpul pahala banyak-banyak. Jangan pandang remeh tentang pahala. Susah kena buat pahala, tak susah.
pahala ni boleh didapati pelbagai jenis ibadat, bukan sembahyang, zakat saja. Banyak bentuk. Contoh, kita cakap baik dengan orang, kita menolong, memudahkan urusan orang lain. Nah, paling kecil pahala apa dia? Iaitu kita senyum dekat orang. Jadi nilai pahala itu cukup penting. Kerana kalau kita mati esok, pastikan ada pahala yang kita bawa, walaupun sedikit. Manalah tahu dengan pahala sedikit itulah menjadi asbab kita masuk dalam syurga. Disebut dalam satu riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yang mana pernah dengarkan seorang perempuan yang menjual maruah diri kan, yang mana pernah bagi minum kepada seekor anjing kehausan, dan akhirnya dia masuk ke dalam syurga. Tapi hadis ni kena faham betul-betul, bukannya masuk nak jadi satu orang yang jual maruah diri, saya pun nak jadi begitu jugalah, lepas tu boleh masuk dalam syurga. Minum anjing kucing boleh masuk syurga. Bukan begitu. Maksudnya begini, seorang itu satu hari dia nampak seekor anjing berjalan, dan kemudian dia tengok anjing ni dalam kehausan di tengah padang pasir kering kotan. Maka dia ambil kasut dia ambil air, beri kepada anjing tu minum. Ketika dia beri anjing tu minum, datang sifat taubat dalam diri dia. Dia kata apa dia? Dia kata kepada anjing tu, wahai anjing, engkau jadi lebih hina daripada aku. Aku ni dijadi lebih mulia daripada engkau, tapi kamu tak pernah buat perkara yang hina seperti aku buat. Maksudnya, aku buat benda yang lagi hina daripada kamu, sedangkan kamu tak pernah buat benda yang hina apa yang aku buat ni. Timbul keinsafan di situ masa dia beri air kepada anjing. Maka dia pun bertaubat ketika itu. Kemudian Allah Ta'ala ampun dosa dia, akhirnya mati masuk ke dalam syurga. Itu maksudnya. Bukannya jadi orang macam-macam. Lepas tu kalau begitulah, dengan hadis Ustaz Arif kata tu, beri makan anjing, kambing apa semua, boleh masuk syurga lah. Bukan. Maksudnya dia taubat dulu. Dalam riwayat Muslim, Nabi pernah tengok ada seorang lelaki sedang bermain di taman syurga. Nabi tanya malaikat, apakah amalan lelaki ini sehingga boleh bermain seronok dalam syurga? Nabi kata, tak ada buat apa. Malaikat kata, orang ni masa hidup dulu dia pernah memotong sebatang pokok kayu di tengah jalan untuk memudahkan urusan orang lain lalu lalang. Itu saja. Rupanya kita memudahkan urusan orang. Contoh, kita hidup di kawasan taman, musim hujan kan, kayu tumbang, kita tolak alihkan. Manalah tahu disebabkan itulah di dalam riwayat hadis Muslim kata dia menjadi asbab masuk ke dalam syurga, sebab kebaikan itu. Maka sebab itu jangan pandang remeh tentang kebaikan. Kita tak tahu kebaikan mana yang Allah Ta'ala redha menyebab kita masuk syurga. Kita tak tahu. Mungkin disebabkan kita derma RM1 kelas KWI, mana tahu. Kita tak tahu tuan-tuan. Jadi cuba, sebab itu kita kena cuba sahaja kebaikan yang ada dalam dunia ni. Bila kita mati esok, kita tak boleh buat baik dah. Kita tak boleh nak beramal. Beramal hanya berlaku di dunia. Dan kumpul amal, dan dunia ni tempat penentu kita di akhirat. Kalau kita malah beramal, kita orang rugi. Kerana disebut dalam Quran, bila orang mati masuk dalam lubang kubur, orang mati minta dengan malaikat, ya malaikat tulis hidup aku kembali. Aku tak nak buat apa, aku nak sedekah saja. Malaikat kata. Jadi apabila mayat tu mati, mayat minta dengan malaikat, wahai malaikat, hiduplah aku kembali, pasal aku ni nak beramal, nak buat ibadah dan sebagainya lah. Malaikat kata, wahai manusia muka yang tidak tahu malu. Kalau bahasa kasar apa dia? Wahai si bodoh, minta maaf. Malaikat kata, kenapa kamu minta kembali semula daripada tempat yang kamu baru datang? Sedangkan kamu baru saja datang daripada sana, tiba-tiba datang sini nak kembali pula tu. Tak malu betul, kata malaikat. Tak boleh kata malaikat. Nak kembali tak boleh. Kalau mayat tu mati, kalau dia boleh bangkit semula, sudah tentu dia beritahu kita, aku nak hidup balik. Tapi dia tak boleh beritahu lah. Ni pasal apa dia? Pasal dia nampak kerugian berlaku atas dunia masa Allah beri panjang umur, dia tak mau beramal, malah. Jadi kemalasan itu menggagalkan daripada awal sampai akhir. Awal pun gagal, akhir pun gagal. Maka kemerdekaan yang sebenar yang kita mahukan, hindari daripada sifat malas. Syurga ni untuk orang rajin. Nak dapat gaji naik pangkat untuk orang rajin. Ada pergi kerja government ke apa benda, kalau orang malas tu dapat naik pangkat. Jarang, kecuali dia anak bos. Anak bos tu memang ada yang malas. Tapi biasanya orang yang naik pangkat, orang rajin, orang committed, KPI tinggi dan sebagainya.
Maksudnya kerajinan itu memberi kelebihan pada diri kita. Maka sebab itulah dalam hidup ni yang pertama kena hindari sifat malas. Tuan-tuan, akhirat esok masuk dalam syurga, kita relax. Kita tak perlu sembahyang, kita tak perlu zakat, tak perlu apa-apa dah. Tuan-tuan, hanya relax, santai-santai, nikmat-nikmat saja. Atas dunia saja Allah Ta'ala suruh kita sembahyang. Malah lah ustaz, tak apa, teruskan. Hindari sifat malas. Jadi sebab itulah Nabi kata, ni'matani maghbubun fihi ma katsirun minas sahati wal faraq. Manusia ni dia suka rugikan dua perkara dalam hidup ni. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat kelapangan masa. Rupanya sehat dengan kelapangan masa ni nikmat yang paling besar. Dan dua perkara ini penentu kita di akhirat esok. Kalau tubuh sehat, kita tak guna kesihatan untuk ibadat, kita rugi. Kalau Allah Ta'ala beri kita nikmat kelapangan masa, kita tak guna untuk ibadat, kita rugi. Sepatutnya bila tubuh sehat ni lah kita kena pulung. Masa tubuh sehat, mudah kita datang masjid surau, datang kuliah duha. Tapi bila dah sakit terlantar atas katil, bila dah lumpuh, boleh tak datang surau? Nak suruh tolong orang pun malas. Sekali boleh, dua kali tak mahu dah. Yang kedua, masa kita ada lapang masa ni lah kita nak pulung ibadat. Tapi bila kita dah sibuk, bila sibuk dengan macam-macam, ada yang ni sibuk dengan cucu lah apa, macam-macam. Tak sibuk pun saja buat sibuk. Ada juga begitu. Jadi buatlah sebelum kita sibuk. Jadi insya-Allah tuan-tuan, semua dah pecen, dia ada je pecen, tak sibuk manalah. Tapi guna yang tak sibuk ni, guna waktu untuk ibadah. Bukannya dibazirkan waktu yang tak sibuk ni dengan perkara-perkara yang lalai, yang melarukan. Itu benda dah lepas. Kita lepas dah zaman muda dulu. Itu zaman muda kita. Itu jadi nilai sejarah. Sepatutnya umur sekarang dipanggil umur yang bonus. Saki-baki yang ada ni, sepatut kita pulung habis-habis ibadat. Bagaimana ustaz cara kita nak supaya rajin ibadat? Dia ada satu cara ni. Nabi SAW pernah nyebut dalam satu hadis Abu Hurairah. Qala Rasulullah SAW, aksaru min zikri hazimil ladzati, yakni al-maut. Hadis ni riwayat Tirmizi, pangkatnya hasan. Nabi kata, perbanyak olehmu mengingat sesuatu yang memutuskan kelazatan. Apa dia? Nabi kata, banyak ingat mati. Kalau mari malas nak semayang, rasa malas nak semayang zuhur, lewat ke begini-gini, ingat mati. Dengan ingat mati tu, al-maut wa kafa bil wara'. Mati itu dapat mewarakkan diri seseorang. Kita mari malas ingat mati. Dengan perbanyak ingat mati itulah, tuan-tuan mata Allah, dapat menyucikan hati kita yang sangat berkesan. Dengan ingat matilah dipanggil membuka pintu keinsafan. Maka kita kena banyak fikir tentang akhirat. Maka bagaimana nak ingat mati? Banyak fikir tentang akhirat. Maka kita kena cari sesuatu jalan bagaimana aku nak sentiasa ingat mati. Macam kawan saya, dia buat satu cara nak ingat mati selalu. Apa dia? Dia beli satu set kain kapan, dia letak bawah katil. Bila bangun pagi, dia tengok kain kapan tu. Dia jadi semuanya tak tinggal, dia jadi ibadat, dia tak berani nak buat benda haram. Pasal apa? Setiap bangun pagi dia tengok kain kapan tu. Begitulah kita boleh amal. Beli satu set kain kapan berapa ratus, 200 ringgit, kurang macam itulah. Beli, letak atas meja. Kalau boleh letak atas meja makan. Buka saja kain kapan. Tak selera tu. Ingat mati tu. Automatik tuan-tuan, mula-mula tuan-tuan akan zikir Allahu Akbar. Paling kurang Allahu Akbar dah ada dah. Tu. Lepas tu letak kain kapan dalam mesin basuh. Bila bini buka, Allahu Akbar lagi sekali dah. Maksudnya apa dia? Maksudnya benda tu boleh mengingatkan kita. Dulu di surau kampung saja, macam mana teknik supaya jemaah selalu ingat mati? Tuan-tuan, surau ni masjid, saya sarankan kosongkan daripada iklan-iklan yang tak sepatutnya. Kosong saja. Sebab tu boleh melarakan kita daripada mengingati Allah. Sebenarnya begini, bagus dalam TV tu dia ada tunjuk perbanyakkan istighfar. Tapi saya sarankan benda yang macam video yang menunjukkan air apa semua, kadang-kadang tu boleh melarakan juga sedikit. Saya sarankan benda tu kosong saja. Lepas tu tuan-tuan ambil satu gambar, buat dalam frame,
Nah, pasal apa? Tengok gambar mayat itu. Berkesan, betul, berkesan. Cuba buat satu gambar mayat. Mayat tu bukannya apa pun ni. Mayat buku macam tu je lah. Nah, macam tu saja. Lepas tu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu saja. Letak tanpa depan-depan tu. Macam tempat mihrab imam solat tu, letak kat tepi kat jam tu, letak kat tepi tu. Gambar sini satu, sana satu. Nah, automatik ingat mati. Betul. Macam signboard. Orang bisnes tak pernah terfikir tuan-tuan. InsyaAllah saya akan buat signboard saya sendiri. Nah, papai iklan tepi jalan. Orang bisnes dia boleh buat macam ni. Kalau nak tarik, biasalah iklan ni dia nak buat satu tarikan. Dia letak gambar-gambar menarik, lepas tu orang baca dia punya syarikat. Jenama produk dia, betul. Apa kata iklan yang besar-besar tu, letak gambar mayat satu. Nah, gambar tengah kain kapan tu, letaklah syarikat ditaja syarikat Ustaz Arif. Oh, famous Ustaz Arif. Betul tuan-tuan. Dan ada satu kaedah majlis pembandaran. Dia nak suruh orang ingat mati macam mana? Dia buat zikir. 100 meter kemudian papa ikhlas zikir subhanallah. 100 meter kemudian papa ikhlas alhamdulillah. Cuba 100 meter kemudian gambar mayat. 200 kemudian gambar mayat. Oh, orang ingat mati tu tuan. Itu satu teknik yang mudah kita ingat mati. Boleh faham Dan kat rumah kita, ambil gambar mayat tu, tampal dekat dinding rumah kita. Sama cerita. Betul. Buat macam tu. Pertama, beli kain kapan letak kat rumah. Yang kedua, letak gambar mayat dekat dinding rumah. Ingat mati. Itu cara nak. Jadi oleh sebab itu, yang mana malas insya-Allah jadi. Itulah yang pertama nak cerita pada kita. Rupanya carilah kekasih yang betul-betul boleh teman kita akhirat, tak boleh tak bukan, iaitu wa'amaluhu, kata Nabi, amal soleh. Maka bersabarlah di atas ketaatan, bersabarlah di atas beramal, banyak pupuk amal elok-elok, insya-Allah benda ni dapat beri kejayaan kemerdekaan dunia akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Hatim, kemerdekaan yang kita mahukan dalam hidup kita yang kedua apa dia? Hatim kata, aku melihat setiap makhluk ini sentiasa mengikuti hawa nafsu. Nafsu-nafsu ni, nafsi itu diri kita. Manusia yang gagal ialah manusia yang suka ikut nafsu. Dalam kitab Taklim Aulad menyebut, orang yang hidup mengikut hawa nafsu, akhirat esok tubuh dia lebih busuk daripada bangkai lagi. Ini Allah tak ada takdir. Tubuh dia lebih busuk daripada bangkai bagi siapa yang hidup mengikut hawa nafsu. Nafsu ni diri kita. Sebab itu antara syaitan dengan nafsu, dua-dua ni mengheret kita kepada lembah kebinasaan. Dua-dua ni dia bekerjasama. Syaitan dengan nafsu ni bekerjasama. Di antara syaitan dengan nafsu, yang mana lebih kuat? Nafsu lebih kuat. Syaitan, kalau kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lari dia. Dalam riwayat kata, kalau kita azan Allahu Akbar, syaitan akan lari sampai terkentuk-kentuk ni. Tapi kalau nafsu, bacalah 30 juzuk Al-Quran pun, dia duduk yang kita. Pasal nafsu tu diri kita lah. Hawa keinginan tu. Jadi sebab itulah kita kena minta selalu berlindung dengan Allah, supaya Allah kontrol nafsu kita. Rupanya nafsu ni ada tuan dia. Kita ke bukan? Tuan nafsu ialah Allah Ta'ala. Contoh yang mudah, postman nak pergi hantar surat ke rumah orang bukan Islam. Bila nak pergi hantar surat ke rumah orang bukan Islam, orang bukan Islam tu beli anjing, menyalak anjing tu kepada postman. Menyalak, tak berhenti menyalak. Bila anjing tu berhenti menyalak, bila tuan dia datang. Betul? Tuan dia datang, betul. Betul tu. Pasal apa? Ada tuan. Begitulah nafsu. Nafsu ni dia tak berhenti menyalak, menyuruh kita buat kejahatan. Dia akan berhenti apabila datang pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni antara perkara yang paling payah, sehingga Nabi kata jihad melawan nafsu lebih besar daripada jihad perang fi sabilillah. Lawan nafsu lebih besar. Kalau nafsu pun kita tak boleh lawan, nak pergi jihad tak payah. Jihad lawan nafsu dulu. Nafsu ni tuan-tuan, dia ibarat seperti tali pengikat. Dia seperti tali, dia sentiasa ikat kita untuk mengheret buat maksiat. Sebab itu kita kena cari sesuatu amalan, cara-cara bagaimana kita nak longgarkan nafsu daripada mengheret kita kepada lembah kebinasaan. Yang inilah dapat memberi kejayaan kepada kita. Siapa pandai kontrol nafsu, maka di sini Allah Ta'ala menjanjikan satu balasan
orang jaga nafsu dalam hidup ni. Dalam surah An-Nazi'ah ayat 40 dan 41, Allah Ta'ala kata, wa amma man khafa maqama rabbih wa an-nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiya ma'wah. Kata Allah, ada pun orang yang takut berdiri di hadapan Tuhannya dan menahan nafsu daripada kehendaknya, orang itu dijadi baginya syurga ma'wah bagi diri dia. Subhanallah. Kelebihan kita lawan nafsu ni, Allah sediakan syurga ma'wah pada diri kita. Sebab itu bila kita dengar ayat Quran ni, tuan-tuan, kita kena berubah. Jadi oleh sebab itu, kita jangan ikut nafsu, biar nafsu ikut kita. Biar nafsu jadi lemah ikut kita, bukan kita ikut selera nafsu. Jadi sebab itulah ulama sarankan, kalau nak lawan nafsu ni, kena kurangkan makan. Sebab nafsu ni dia kalah dengan makan. Tu satu tip cara nak kita melemahkan nafsu. Yang pertama dalam belakang. Yang kedua, cara nak lawan nafsu ni ialah kita hindari daripada niat-niat yang buruk. Kita jangan mengiyakan niat yang buruk. Kadang-kadang kita niat aku nak buat jahat, nafsu suruh buat jahat, kita pun niat nak buat jahat. Hindari niat dan jangan fikir niat tersebut. Itu cara nak hindari hawa nafsu. Jadi oleh sebab itu rahmat Allah, jadi nafsu ni antara perkara yang paling susah kita nak jaga. Maka mintalah pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu memberi kejayaan kita dulu. Baik. Dan yang ketiga, kata hati, aku dah nampak manusia dalam hidup ni sentiasa berusaha menghupur harta benda dunia sebanyak yang mungkin, tetapi sayangnya mereka menahan, tidak mahu menderma. Ini menyebab kita akan binasa akhirat esok. Kita jadi sifat kedekut. Tak boleh sifat kedekut, tuan-tuan. Agama tak suruh kita jadi orang terkut. Bahkan agama suruh kita jadi sifat pemurah. Ada tak orang yang bersedekah, orang murah jadi miskin lepas tu? Tak ada. Bahkan lebih kaya, bahkan lebih murah rezeki lagi. Jadi di sini hati nampak perkara yang perlu kita merdekakan dalam hidup ni apa dia? Hindari daripada sifat kedekut. Orang yang tidak kedekut, orang tu akan berjaya diri dia dunia dan akhirat. Orang kedekut ni akan binasa. Banyak dalam kisah-kisah Nabi dulu, banyak dibinasa kerana harta dia kedekut. Contoh seperti Qarun. Tak ceritalah Qarun ni kerana apa? Perintah supaya keluar zakat, dia tak mahu. Dulu janji Nabi Musa, masa dia susah dulu jumpa Nabi Musa, ya Nabi Musa, tolong doa untuk aku jadi orang kaya. Nabi Musa pun doa lah. Sebab Nabi kan doa makbul. Nabi Musa doa. Jadi dia pun jadi orang kaya-kaya raya, bisnes pun berjuta-juta. Akhirnya turun perintah keluar zakat, tak mahu keluar. Takut rugi, hilang harta. Akhirnya Allah binasa. Jangan begitu. Sebab kata Allah, ma indakum yafad wa ma indallahi baqa. Allah kata apa yang di sisi kamu semuanya habis. Contoh kita ada duit 200,000 dalam bank, tapi kita kedekut, habis juga satu hari nanti. Habis. Benda yang kita kedekut semua akan habis. Kalau kita mati, pindah milik orang lain, habis juga. Wa ma indallahi baqa, hanya benda yang di sisi Allah itu akan kekal. Jadi benda yang kita dekut tidak boleh bawa ke akhirat, tapi benda yang kita sedekah sisi Allah, kita ambil harta, kita guna jalan Allah, kita infak pakai miskin, kita bantu orang susah, itulah yang kekal di sisi Allah yang boleh membantu kita. Jadi sebab itulah jangan amal sifat kedekut. Sebab apa tuan-tuan mati Allah? Ada disebut asy-syaihu qaribun minallah, qaribun minan-nas, qaribun minal jannah, ba'idu minan-nar. Orang yang pemurah ni, dia akan dekat dengan Allah, dia akan dekat dengan manusia, dia akan dekat dengan syurga, dan dia dijauhi daripada api neraka. Al-bakhil, orang yang kedekut, ba'idu minallah, ba'idu minan-nas, ba'idu minal jannah, qaribun minan-nar. Orang yang kedekut, dia dekat dengan dia jauh dengan Allah, dia jauh dengan manusia, dia jauh dengan di syurga, tapi dia dekat dengan neraka. Apa balasan orang kedekut? Harta dia ni, balasan bagi orang kedekut ni ialah dijadikan sebagai kalung rantai, kemudian digantung pada leher daripada api neraka. Ini harta bagi orang kedekut. Maka Allah Ta'ala kata, iyyakum wasyukh fa innaha laka min kani qablaka bisyakhi. Peliharalah diri kamu daripada kikit dan jangan kamu amalkan dengan kedekut tu. Nabi pesan, jangan duk amal sifat kedekut. Sebab banyak akhirat dibinasa kerana sifat kedekut ni. Jangan kedekut tak hidup masih sangatlah. Itu maksudnya. Ni tuan-tuan mata Allah, bukannya maksud kita murah. Tuan-tuan, dalam surah Al-Lail, surah apa sebelum ni? Al-Lail kan? Al-Laili tu, surah tu sebenarnya surah Abu Bakar As-Siddiq.
Yang mana surah tu sebenarnya dipanggil surah Abu Bakar Siddiq. Pasal apa? Abu Bakar ni Allah Ta'ala memuji dengan surah tu kerana memuji sifat Abu Bakar. Apa sifat Abu Bakar Siddiq? Iaitu dia memeluk Islam dengan mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, dialah yang banyak menderma harta dia ke jalan Allah. Dia derma kepada Nabi untuk jalan dakwah. Yang ketiga, dia banyak membantu dalam dakwah Islamiah. Yang ketiga, dia banyak memperdayakan hamba sahaya. Nah, jadi disebab kebaikan itulah Allah Ta'ala suruh satu surah nak muliakan Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar ni orang yang paling mulia di antara antara sahabat. Cuma dia tak boleh challenge Nabi saja. Nak ikut darajat Abu Bakar cukup mulia. Cuma dia bawah pada Nabi. Dia tak sampai peringkat Nabi. Mulianya Abu Bakar. Pasal apa dia? Pasal Abu Bakar Siddiq sanggup mengorban segala harta dia untuk agama. Sampai tak kita tahap ni. Ni tak sampai lah itu pun derma. Tengok nak sedekah ni orang tu lantang tabur sedekah, tengok hok biru ada, hok hijau ada, hok merah. Setu hok merah tiba-tiba terambil hok biru juga. Ambil. Nah. Itu kita. Mana pengorbanan kita tunjuk? Kita kata kita ikut agama pasal kita jaga solat 5 waktu je, betul ke? Kalau betul nak jaga agama, nak korban ni, kita kena korban banyak benda, jiwa, raga dan sebagainya. Dah, macam lagu lah pula. Nah, di situ. Jadi maksudnya, kalau tuan-tuan nak berjaya dunia akhirat, pastikan hindari sifat kedekut dan banyakkanlah menginfak, bantu orang susah dan beri kemudahan kepada orang lebih memerlukan. Itulah yang menunjuk pada kita dalam hidup ni ada sifat pemurah. Itu memberi kemerdekaan kita dunia akhirat. Dan yang keempat, kata Hatim, benda yang boleh memberi kemerdekaan kita dunia akhirat apa dia? Kata Hatim, aku tengok setiap makhluk dalam kehidupan ni bahawasanya kemuliaan, keagungan itu terletak kepada banyaknya kaum dan pengikut dia. Begini, Hatim nampak, aku nampak manusia ni kemuliaan, keagungan terletak pada pangkat, darajat, harta, pengikut. Dia dapat di situ. Sebenarnya kemuliaan dalam hidup ni bukan terletak pada pangkat, bukan letak pada kaum, bukan terletak pada darajat. Nanti surah Asy-Syamsi, minggu depan lah kita masuk surah Asy-Syamsi. Surah Asy-Syamsi itu ialah surah kerana nak beritahu tentang tak boleh kita bermegah-megah dengan keturunan ataupun bakok, tak boleh. Sebab orang Arab ni dia berbangga-bangga dengan kedudukan pasal dia orang Arab kan, keturunan Nabi lagi dan sebagainya. Dia berbangga-bangga dengan kedudukan, kemuliaan. Jadi dia rasa disebabkan bakok keturunan itulah dia dimuliakan. Maka Allah Ta'ala pun buat turun ayat Quran, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang paling mulia di sisi Allah atqakum, iaitu orang yang takut pada Allah, orang yang bertakwa. Kalau kamu ni ikutlah kabilah mana, orang Malaysia ke orang Melayu, kalau kamu bertakwa, kamu lebih mulia daripada orang Arab. Kalau orang Arab dia bertakwa, awaklah lebih mulia daripada orang lain. Nilai yang dinilai oleh Allah Ta'ala ialah takwa, bukannya kabilah, bukannya ada harta. Tapi akhir zaman ni manusia nampak orang yang ada harta lebih, dialah yang mulia. Orang ada pangkat, dia perlu dihormati. Tapi kalau orang miskin, buat tak tahu, belajar lebih kurang. Tak sepatutnya begitu. Dan kita nampak, kalau Tan Sri datang, Datuk datang, YB datang apa semua, kita layan lu, kita kapet merah lagi. Tapi bila pakai miskin datang, bagaimana layanan kita? Ketika nak jemput perkahwinan pun dah nampak beza. Kalau orang yang ada kad kahwin tu macam-macam, ada bunga roh, bunga teh ayam apa semua, ada semua dah bunga tu. Kan? Bunga original pula tu. Bang busuk lagi tu bunga teh ayam tu. Beri kepada orang ada. Tapi kalau orang pakai miskin, hok photostat je, hok kelai keping-keping store sikit koyok. Nah, jemput datang majlis perkahwinan anak saya je. Yang photostat je. Tu pun nampak tak nampak dakwah tu. Nampak sangat. Kad jemputan pun dah ada beza dah. Ini menunjukkan masyarakat kita ni muliakan disebabkan sesuatu. Tapi Allah Ta'ala mulia satu orang bukan disebabkan rupa, pandang rendah, tidak. Allah mulia disebabkan amalan.
Kalau Allah mulia disebab sesuatu, sudah tentu orang yang comel dapat pahala, orang huduh dapat dosa. Orang kaya dapat pahala, orang miskin dapat dosa. Tapi Allah Ta'ala indar akramaka indallahi atqakum. Baik, kita nak nampak di sini Bilal bin Abi Rabah. Bilal ni satu kulit hitam. Awal-awalnya Bilal ni dia bukan orang terkenal, orang tak kenal pun siapa Bilal ni. Dah lah sahaya, kulit hitam lagi, hina lagi. Tapi setelah mana dia beriman dengan Rasulullah, maka dapat tahu Umayyah bin Khalaf tuan dia ni azab Bilal. Bila azab, bila macam-macam ya, minggu lepas tak kena. Bila dah azab, mari Abu Bakar Siddiq merdekakan Bilal bin Abi Rabah. Beli Bilal dengan Umayyah, lepas tu merdeka Bilal. Akhirnya Bilal dijadi tukang muazzin Nabi. Akhirnya berlaku satu kisah. Satu hari yang mana masuk waktu subuh. Hari itu bukan Bilal yang azan, tapi orang lain azan. Jadi bila orang lain azan, maka keluarlah penduduk-penduduk setempat solat berjemaah subuh bersama dengan Rasulullah. Selepas solat subuh, malaikat turun. Malaikat tegur Nabi, ya Rasulullah, ya Muhammad, kamu dengan umatmu pagi ni tak sembahyang subuh ke? Nabi kata, ya, baru lepas sembahyang je ni, kenapa? Dan rupanya malaikat kata, aku tak dengar seruan azan, aku sangka umat kamu tak sembahyang subuh pagi ni. Rupanya hari itu bukan Bilal. Jadi rupanya kalau Bilal azan, malaikat dengar, malaikat tahu itu suara Bilal dan umat Nabi Muhammad sedang mendirikan sembahyang fardu. Tengok, Masya Allah, Bilal lah suatu orang kulit hitam, tak mulia asalnya, tapi terkenal penduduk langit. Kita nak yang mana? Terkenal di dunia ke, tapi tidak terkenal penduduk langit, atau terkenal penduduk langit tapi tidak terkenal di penduduk dia? Sebab tu saya kata, kita tak famous di dunia pun tak apalah, asal penduduk langit kenal siapa itu kita. Subhanallah. Jadi di sini nak menunjuk pada kita, kemuliaan itu hanya duduk pada diri bertakwa. Nak jadi orang bertakwa, mesti kena beriman. Beriman disertakan amal soleh, barulah jadi orang yang mulia di sisi Allah. Nah, dan sedikit lagi Ustaz nak faham. Baik. Yang kelima kata hatim. Nah, ini semua perkara yang memberi kemerdekaan kita dunia akhirat ni. Ni hakikat sebenar kemerdekaan. Dan benda ni tuan-tuan kena amalkan. Yang kelima kata hatim, sesungguhnya aku melihat kami orang saling maki memaki, umpat mengumpat. Di antara satu lain berpunca daripada sifat hasad dengki. Rupanya kita suka mengumpat maki orang, asalnya punca hasad dengki. Al-hasad ni, maksudnya kita ni tak boleh tengok orang lain lebih daripada kita. Inilah yang menyebabkan kita mundur, kita tak berjaya, kita tak maju, suka dengki dengan orang. Cuba kita saling berusaha, kita akan berjaya. Okey, jiran kita jadi kaya, kita cuba begini, kita jadi orang kaya, kita tengok jiran kita orang miskin, kita cuba jadikan jiran tu yang miskin jadi kaya. Itu baru betul. Bukannya kita tengok jiran kita kaya, kita usaha nak meruntuhkan kekayaan dia. Ni bahaya. Jiran sebelah beli motor baru, dia demam. Jiran sebelah beli kereta baru, dia masuk hospital. Jiran sebelah kahwin dua, mati terus jiran sebelah tu. Diseksa oleh perasaan dia sendiri. Ni pasal apa dia? Dia ni dengki. Sebab itulah rupanya kita mengumpat orang pasal kita dengki lah tu. Mengumpat ni apa dia? Kita cerita buruk pasal orang. Tu mengumpat. Tuan-tuan, dalam hidup ni kalau tuan-tuan nak berjaya, jangan dengki dengan orang. Pasal apa Allah Ta'ala nahnu qamsana bainahum ma'isyatahu fil hayatid dunya, dalam surah Az-Zukhruf ayat 32 Allah Ta'ala kata, sesungguh kamilah membahagi segala sumber kehidupan mereka di atas dunia. Allah dah siap dah, yang ni akan dah jadi orang kaya, dapat pangkat sekian-sekian, orang ni hidup sederhana, orang ni hidup miskin. Allah dah siap-siap dah. Sebab tu kalau tuan-tuan faham takdir Allah, tuan-tuan tak akan dengki dengan orang. Jangan dengki dengan orang. Kalau tuan-tuan tidak dengki, tuan-tuan akan maju ke depan. Orang dengki ni ibarat seperti dia balik batu pada musuh, tapi batu tu terpelanting kena mata dia, akhirnya dia buta. Orang yang kena dengki, relax saja. Hebatnya orang yang kena dengki ni, satu, dia relax, dia tak perlu susah hati. Yang kedua, dia dapat pahala. Orang yang dengki ni, dia ibarat balik batu kena mata, dia buta. Lepas tu hidupnya tak tenang. Pasal orang dengki ni, hari-hari duk fikir, hari ni macam mana rancangan. Duk fikir rancangan saja, nak memusnahkan orang lain. Padahal orang yang kena dengki, relax saja, minum teh, kopi kat rumah,
Siapa yang lagi tak cerdik, orang dengki. Maka tak perlu dengki dengan orang. Baik, yang keenam sikit lagi. Yang keenam, sesungguh aku melihat manusia saling bermusuh-musuhan dan bersatu tujuan dengan satu sebab yang tertentu. Baik, Hatim kata, kalau kita nak berjaya dunia akhirat, nak merdeka, jangan saling bermusuh-musuhan. Kerana kita suka bermusuh ni ada satu tujuan. Kalau kita bermusuhan, siapa yang rugi? Kita yang rugi. Siapa yang untung? Syaitan. Nabi kata, Allah Ta'ala, inna syaitan lakum adu fatakum zu'adman, sungguh syaitan itu musuh kamu. Jadikanlah syaitan itu sebagai musuh kamu. Kalau kita bermusuh, bergaduh, yang rugi siapa? Kita, dan yang utuh syaitan. Orang Islam akan rugi apabila kita putus persaudaraan. Sebab itu kita orang Islam jangan bergaduh. Beza pandangan tak apa. Contoh dalam isu bab politik, betul tak? Kita, yang ni sokong yang ni, sokong yang mana tak apa. Tapi bila dalam bab agama, kita kena bersatu. Solat berjemaah kena bersatu. Jangan putus disebabkan beza pandangan. Dulu berlaku zaman-zaman dulu, bila beza pandangan, sanggup kafir mengkafirkan. Sanggup, dia tak boleh ikut ni pasal tak sah ikut dia. Ambul. Ingat sejarah dulu Ustaz kata masalah Abdullah, anak siapa dia ni, Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar tu, ketika pembukaan kota Mekah ni, ketika tu ada orang jahat mari buka kota Mekah, dialah yang bunuh Abdullah bin Zubair, tak silap. Dia bunuh pacung Abdullah bin Zubair, nama dia tak ingat dah apa siapa dia. Tapi anak Abdullah bin Umar follow orang jahat ni, orang Islam yang jahat ni. Dia bunuh orang Islam juga. Tapi orang tanya, kenapa Abdullah kamu ikut juga dia ni? Bukan dia ni orang bunuh orang Islam, orang ni jahat. Kenapa kamu ikut juga jadi makmum belakang dia? Abdullah bin Umar kata, dan soal dia jadi orang jahat, dia urusan dia dengan Allah. Tapi kalau dia buat baik, kita ikut dia buat baik, kita dapat pahala, dia dapat pahala. Tapi kalau dia buat benda jahat, dia hanya tanggung diri sendiri, kita tak ada dosa. Maka ulama tafsir kata, rupanya Abdullah bin Umar tidak mahu orang Islam berpecah belah. Itu poin dia. Maka oleh sebab itu, janganlah disebab beza pandangan kita berpecah belah. Tu. Dan yang ketujuh, dua lagi last. Yang ketujuh, tuan-tuan, Hatim kata, sesungguh aku melihat setiap orang bersungguh-sungguh berusaha sepenuh tenaga untuk mencari makan dan sumber kehidupan. Terkadang dia terpaksa ambil benda syubhat, lepas tu ambil yang benda haram, terpaksa jual maruah diri dan air muka dan sebagainya kerana nak cari sumber kehidupan semata-mata. Ni berlaku akhir zaman. Kerana nak dapat rezeki, kerana nak habis duit, sanggup jual maruah diri. Ni berlaku di akhir zaman. Sebab itu kata Hatim, yang ni kena hati-hati sangat. Nak cari rezeki, jangan sampai kita masuk ke dalam lembah yang haram. Pasal apa dia? Orang yang ambil rezeki yang haram, ibarat dia tak yakin dengan rezeki Allah. Dia tak yakin dengan rezeki Allah. Contoh orang ambil rasuah, tu orang tak yakin rezeki Allah tu. Dia jual benda haram, tak yakin rezeki Allah. Sedangkan Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah Ta'ala tidak ada sesuatu yang melata di muka bumi ini kecuali rezeki telah dijamin oleh Allah. Allah dah jamin dah rezeki kita. Cuma Allah Ta'ala akan beri mengikut kesesuaian. Mungkin Allah Ta'ala takdir kamu kerja gaji sikit sesuai dengan kehidupan kamu. Nanti kalau aku takdir kamu lebih kaya, kamu lalai dan mulara. Kamu gaji bersekian-sekian, hidup sekian-sekian, tak kaya tak miskin, kamu gaji ibadat, kamu gaji solat, ikut saja kehendak Allah. Rupanya rezeki Allah dah jamin dah, jangan risau. Dan last kali pada hari ini, tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala, yang ke-8 kata Hatim, aku melihat orang yang memiliki sesuatu yang menjadi pegangan dia, yang mana mereka menjadikan dinar dirham sebagai pegangan, dan lain pula menjadi harta kerja sebagai pegangan, dan pula menjadikan kemahiran ataupun pekerjaan itu sebagai pegangan. Bahkan orang itu menjadikan hamba Allah sebagai pegangan, lalu memikir firman Allah Ta'ala begini. Yang ke-8 hati nampak, manusia hidup atas dunia suka berpegang dengan kebolehan dia miliki, tidak berpegang kepada Allah. Kalau dia ada duit, dia ada harta, dia berpegang dengan duit dan harta dia. Sebab itu kebanyakan orang kaya, betul tak? Dia tak heran pada orang. Betul? Orang kaya kebanyakan dia tak heran pada orang. Dia buat salah pun dia anggap dia macam tak salah. Pasal dia ada duit, dia berpegang dengan harta dia. Dia boleh buat ikut suka dia, boleh buat apa saja. Pasal dia berpegang dengan harta. Lepas tu dia jadi tak heran. Padahal dia salah. Jadi orang macam ni, ataupun yang kedua, dia tanam apa dia buat target, oh tahun ni aku jadi jutawan, aku tanam padi, tahun ni jadi jutawan.
Dia tidak berpegang dengan Allah Ta'ala. Dia bergantung dengan usaha. Oh, semua ni aku usaha, bukan Allah yang bantu. Aku sendiri usaha. Akhirnya Allah datang, banjir, datang ribut, habis padi dia. Habis buah jambu dia datang serangga. Ini bagi siapa dia? Bagi orang yang tidak bertawakal kepada Allah. Maka tugas kita atas dunia apa dia? Bila kita buat kerja satu urusan, serahlah urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja. Siapa bertawakal, Allah beri jalan keluar dalam kehidupan ini. Baik, jadi oleh itu yang ke-8 ini nak beri kepada kita. Di samping kita berusaha, di samping itu kita kena serah pekerjaan kita, bertawakal kepada Allah. Itulah yang dapat beri kemerdekaan kejayaan kita dunia dan akhirat. Baik, bila Hatim cakap 8 perkara ni, maka tuan gurunya Syakir Al-Bakhir rahimahullah ta'ala kata apa dia? Wahai Hatim, bila aku dengar 8 perkara yang kamu sebutlah tadi, semua itu tersebut di dalam 4 kitab. Dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Semuanya disebut dalam kitab tersebut. Maka gurunya kata siapa yang amalkan 8 perkara ni dalam hidup dia, dia akan berjaya dunia dan akhirat. Subhanallah. Jadi oleh sebab itu, inilah konteks kemerdekaan yang perlu kita amalkan untuk berjaya dunia dan akhirat. Dan pastikan 8 perkara ini dapat diamalkan. Kalau boleh tuan-tuan, sebarkanlah kepada masyarakat kita supaya amalkan 8 perkara ini. Ini panduan hidup kita. InsyaAllah apapun, terima kasih beri perhatian. Kita berjumpa lagi. Wallahu ta'ala InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.